Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan dan kesengsaraan rakyat Palestin telah berlangsung selama berabad-abad. Peperangan yang sedang berlaku di Gaza pada hari ini merupakan salah satu peperangan terburuk yang dihadapi rakyat Palestin. Pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh Zionis laknatullah ke atas warga Palestin tidak dapat diterima oleh sebahagian besar rakyat di seluruh pelosok dunia. Hal ini kerana kekejaman yang dilakukan oleh Zionis laknatullah sangat jelas melanggar hak asasi manusia. Natijahnya, demonstrasi besar-besaran telah diadakan di seluruh negara Islam, bahkan negara-negara barat seperti London, Paris, Sweden dan lain-lain. Persoalannya, bilakah perperangan Palestin ini akan selesai? Adakah mungkin suatu hari nanti kemenangan akan berpihak kepada mereka? Ketahuilah bahawa kemenangan bumi Palestin sudah lama dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 4 sampai dengan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lun علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas bahawa kaum Bani Israel akan membuat kerosakan di atas muka bumi ini sebanyak 2 kali. Kerosakan yang dilakukan oleh mereka diiringi dengan kesombongan yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu kaum untuk menghancurkan mereka. Para mufassir berbeza pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Pendapat yang pertama dinyatakan oleh beberapa ulama seperti Al-Imam At-Tabari, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Tantawi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Maraghi. Mereka bersepakat menyatakan bahawa 2 kerosakan yang dinyatakan dalam ayat ini telah pun berlaku. Syekh At-Tantawi menyatakan pula bahawa kerosakan yang dilakukan oleh Bani Israel ini berbentuk penyelewengan terhadap kitab Taurat sekaligus hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, begitu juga pembunuhan para nabi dan orang-orang soleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hamba-hambanya yang lain untuk menghancurkan kaum Bani Israel. Para mufassir ini juga memiliki berbagai perbezaan pendapat tentang siapakah yang menghancurkan kaum Bani Israel pada ayat ini. Pendapat yang kedua dinyatakan oleh Syekh Abdul Muiz Abdul Sattar, Syekh Abdul Karim Al-Khatib, Syekh Mutawal Al-Sya'rawi, Prof Mustafa Muslim dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa'a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma 'alau tatbira. Berdasarkan ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa apabila terjadinya kerosakan kedua yang dilakukan oleh Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan musuh-musuh dan memuramkan wajah-wajah mereka. Lalu musuh-musuh mereka memasuki masjid sebagaimana mereka telah memasuknya pada kali yang pertama. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Mufassir di atas berpandangan bahawa kerosakan kedua Bani Israel seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Isra ayat 7 ini sedang berlaku pada zaman kita. Menariknya, kenyataan ini secara tidak langsung telah menggambarkan bahawa kemenangan Islam di bumi Palestin akan tiba. Bahkan hal ini dianggap sebagai janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan berlaku. Bagaimanapun, masing-masing mufassir mempunyai hujah yang tersendiri bagi membuktikan pernyataan ini. Maka, kemenangan bumi Palestin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini memberikan pengajaran yang penting kepada umat Islam. Rakyat Palestin telah menunjukkan ketabahan dan kesabaran mereka menghadapi cabaran yang sangat berat selama 76 tahun. Hal ini mengajar umat Islam untuk tidak berputus asa dalam menghadapi kesulitan. Seterusnya, kemenangan yang bakal berlaku akan menunjukkan betapa pentingnya kesatuan seluruh umat manusia, tidak mengira agama dan bangsa dalam menghadapi musuh pelampau. Solidariti yang ditunjukkan oleh dunia dalam mempertahankan bumi Palestin membuktikan pentingnya nilai kemanusiaan.
Akhir sekali, apabila seluruh umat Islam bersatu mendoakan kemenangan Palestin dan berserah diri kepadanya dengan ikhlas seperti yang terjadi dalam perjuangan pembebasan bumi Palestin saat ini, mereka telah menunjukkan kekuatan spiritual yang besar. Hal ini mengingatkan umat Islam akan kekuatan doa dan keimanan yang dapat mengubah takdir. Semoga pengajaran-pengajaran ini dapat memberi umat Islam inspirasi dan motivasi untuk terus berjuang dalam mencapai keadilan, perdamaian dan kemakmuran bagi semua umat manusia. From the river to the sea, Palestine will be free.